الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الإخوة المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dan berbekallah. Sebaik-baik bekalan ialah takwa. Apabila terbenamnya mentari pada hari ini, bererti kita menutup tirai dalam kiraan tahun hijrah 1443 dan akan masuknya 1 Muharram 1444, kerana kiraan tahun Qamariyah atau Hijrah ditamatkan dengan berakhirnya waktu asar, masuknya waktu maghrib. Demikianlah hari-hari yang berputar dan berlalu di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan ini silih berganti dengan perjalanan waktu dan masa yang kita berada di dalamnya. Semalam yang pergi tidak mungkin untuk kita mengambilnya kembali. Senyuman-senyuman yang telah kita lihat dan rasai pada waktu-waktu yang lalu tidak mungkin akan datang kembali. Sekalipun ia muncul pada waktu yang baru dalam keadaan yang baru. Umur yang telah berlalu, detik, saat, masa, ketika yang kita lalui di dalam kehidupan ini tidak mungkin untuk muncul ataupun dapat kita bayar untuk kita mengambilnya atau berada kembali di hadapan kita. Inilah kehidupan. Kita akan lalui masa-masa yang ada kerana di hadapan kita ialah waktu-waktu yang berbaki, yang selepas daripada waktu-waktu itu habis, kita pun akan berakhir kehidupan kita di dunia yang fana ini. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan putaran kehidupan waktu dan masa bagi mengingatkan kita bahawasanya kita tidak kekal di alam ini. Jika kita melihat foto-foto kita yang lama, yang masih muda atau masih remaja, ketika kita masih kuat dan sihat, ia hanya menjadi kenangan semata-mata. Sebanyak mana harta yang kita miliki pun, kita tidak akan dapat mengambil kembali umur yang pergi. Sekaya mana kita, sehebat mana kedudukan kita, kita tidak akan dapat bertarung dengan masa. Kenangan-kenangan yang lalu, jika kita pergi melihat tempat yang kita tinggalkan, orang-orang yang pernah kita berkawan dengannya, ia tidak seindah waktu-waktu yang telah pergi. Manusia-manusia yang pernah hidup dengan kita dan telah pun meninggalkan dunia ini,
sehebat mana kita mengenang mereka dan meratapi kehilangan mereka, mereka tidak akan hidup kembali. Peristiwa-peristiwa juga demikian. Maka hendaklah kita insaf makna yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wal 'asr, demi masa. Kita tak boleh bersumpah melainkan dengan nama Tuhan. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki, kerana Dia menciptakan segala-galanya. Dia bersumpah dengan masa. Demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Sama ada manusia itu orang besar, jawatan besar, ilmu banyak, ilmu sedikit, tokoh agama, orang biasa. Allah menyatakan innal insan, semua manusia. Orang Arab kata alif lam itu merangkumi segala-galanya, kerana Allah yang menciptakan, Dia mengetahui semua kita. Apa pangkat, apa nama, apa kedudukan, apa kehebatan yang ada, Allah pencipta kita menyatakan innal insan, sesungguhnya manusia. Siapa saja yang bernama insan, dia rugi. Allah memberikan pengecualian, illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Belum cukup. Wa amilus salihat, beramal dengan amalan yang saleh. Belum cukup. Wa tawasaw bil haqq, berpesan-pesan dengan kebenaran. Belum cukup. Wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kerana untuk memegang yang benar memerlukan sabar. Untuk beramal dengan amalan yang saleh memerlukan orang-orang yang menegakkan yang benar. Dan untuk beramal dengan amalan saleh yang diterima memerlukan kita benar-benar menjadi orang yang beriman. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, walaupun bilangan tahun tidak berubah, semalam, minggu lepas masih lagi 1443, tetapi umur kita berubah. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Hakim, baginda menyatakan Ightanim khamsan qabla khamsin, rebut 5 sebelum 5. Saya yang berbicara ini pun belum tentu berjaya melakukan hal ini dan terbabas dalam kehidupan ini. Nabi kata 5 sebelum 5. Syababaka qabla haramik, masa muda sebelum masa tua. Wa sihhataka qabla saqamik, dan sihat engkau sebelum engkau sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa kau ada, kau berharta sebelum kau fakir. Wa faraghaka qabla syughlik, dan masa kau ada masa sebelum kau sibuk. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum kau mati. Bagi orang-orang yang masih muda, anak-anak muda yang mendengar hadis ini, jangan buang masa muda. Bagi yang masih sihat, boleh datang ke masjid. Datang ke masjid dan ibadah. Sebelum nanti kita kata, aku dah tak larat nak pergi, badan tak sihat. Yang mampu berpuasa, puasa. Yang mampu berzikir, berzikir. Dan sebelum sampai satu waktu yang lebih dahsyat, kematian, yang mana ketika itu jika kita tangisi air mata darah pun, kita tidak akan kembali ke dunia ini. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, Nabi SAW menyebut
ni'matan maghdubun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat yang ramai manusia tertipu di dalamnya, termasuk orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Yang pertama kata Nabi as-sihah, yang kedua Nabi kata wal faragh. Yang pertama masa sihat, dan satu lagi masa lapang. Masa kita sihat, kita tangguh nak buat baik. Apabila kita sakit, kita teringat. Masa kita lapang, kita rasa ada masa lagi. Bila kita sibuk bukan mesti kita ada jawatan. Kadang-kadang manusia sibuk dengan kesihatannya, sibuk ke hospital, sibuk anak-anak, sibuk diri dia sendiri, sibuk nak kena tukar ubat, macam-macam boleh lagi sibuk. Ketika dia sihat, dia lupa. Bila dia sibuk, barulah dia kata, ya Allah, kalau ada masa boleh aku beribadat, boleh aku buat baik, boleh aku bersedekah. Nabi SAW mengingatkan kita hal ini. Akhirnya hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kematian adalah sesuatu yang menakutkan, dan ia adalah suatu realiti yang mesti diterima oleh kita. Orang-orang yang dihukum mati, jika mereka mengetahui pukul berapa mereka akan dijatuhkan hukuman dan hari apa mereka dijatuhkan, mereka membilang-bilang hari dan waktu. Ditanya kepada mereka apa makanan terakhir yang dia nak, dia makan makanan terakhir pun dia tidak merasai keenakannya. Segala bayangan di hadapannya itu hilang, cita-citanya lebur. Dia hanya membayangi tali gantung atau hukuman mati yang berada di hadapannya. Walaupun kita tidak dijatuhkan hukuman mati oleh manusia, tetapi kita mesti mati. Kalaulah kita juga mengetahui bila kita akan mati, tidaklah jauh keadaan dan perasaan kita dengan orang yang mengetahui bila dia dijatuhkan hukuman mati. Tetapi Allah itu Maha Rahman dan Pengasih. Dia tidak memberitahu kita bila kita akan mati. Dapatlah kita bersenyum ketawa di atas dunia ini, walaupun barangkali kematian menunggu kita di hadapan muka pintu kita, ataupun berada hanya di penghujung selekoh kehidupan kita yang begitu dekat. Maka dapatlah kita tersenyum, ketawa, bersukaria, dan terlupa tentang siapa kita kadangkala, sehingga tiba-tiba kematian itu menjemput kita datang dengan menakutkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un. Sehingga apabila datang kepada seorang kamu kematian, qala rabbirji'un, dia akan menyatakan, Tuhan, bolehlah aku kembali ke dunia, la'alli a'mala salihan fima tarakt. Kalau aku balik ke dunia, bolehlah aku buat baik balik. Aku dah tengok kematian, aku nak buat baik balik. Allah jawab dalam ayat, kalla, sama sekali tidak, kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah tinggal perkataan yang ia ungkapkan sahaja. Wa min waraihim barzakh, di hadapan mereka ialah kehidupan barzakh ila yaumi yub'atsun, sehinggalah pada hari mereka itu dibangkitkan. Mudah-mudahan Allah mengasihi kita semua dan manusia kesemuanya dalam kelalaian, siapa saja dia, besar mana pun, hebat mana kedudukan dan namanya, manusia adalah pendosa dan manusia sentiasa lalai. Allah mengingatkan kita sejauh mana pun kelalaian kita, kita hendaklah tahu bahawa kita akan kembali bertemu dengannya. Marilah kita banyak beristighfar dan memohon keampunan kepadanya,
dan melakukan amalan saleh daripada baki kehidupan, kekuatan dan kesihatan, daripada sakit baki harta yang Allah tinggalkan berada di tangan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah, kita nanti akan masuk bulan Muharram. Di dalam agama ni tidak ada satu sambutan khas bulan Muharram atau apa-apa. Jika manusia nak menguruskan sambutan di atas dasar pengurusan waktu, itu soal pentadbiran manusia. Agama tak menyebut spesifik disunatkan menyambut Muharram dengan apa-apa amalan khusus sambutan. Tetapi yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ialah afdalus siyam syahri Ramadan. Wa syahrullah al-muharram. Wa inna afdalas salati ba'dal mafrudati salatun minal lail. Nabi kata afdalus siyam ba'da syahri Ramadan, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa ba'da syahri Ramadan, selepas bulan Ramadan, ialah bulan puasa bulan Allah, bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ni ialah bulan yang baik untuk berpuasa. Walaupun tidak ada riwayat Nabi SAW berpuasa penuh bulan Muharram, tapi digalakkan kita berpuasa, membanyakkan puasa pada bulan Ramadan, pada bulan Muharram. Kita ada 9 Muharram nanti, Tasu'a, kita ada 10 Muharram, Ashura. Kita ada Isnin dan Khamis pada bulan Muharram. Kita disunatkan, digalakkan untuk berpuasa. Sambungan hadis itu tadi Nabi sebut, wa inna afdalas salati ba'dal faridati salatun minal lail. Sebaik-baik semayang lepas daripada semayang fardu ialah semayang malam. Jadi sebaik-baik puasa lepas puasa Ramadan, puasa bulan Muharram. Sebaik-baik semayang lepas semayang fardu ni, kita semayang malam. Dan orang yang mengelazimi salat malam, dia akan melihat kebakatan dan keajaiban hidup yang Allah kurniakan. Mudah-mudahan insya-Allah kita sama-sama menghidupkan puasa pada bulan Muharram ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, berikanlah hidayah serta rahmat-Mu kepada kami sekalian hamba-hamba-Mu dan kepada pemimpin kami, terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail serta kaum kerabat baginda.
supaya sentiasa beramal dengan kitab-Mu dan sunnah Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat, sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah Engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diridai oleh-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan dirimu sebagai hamba-Mu. Engkau indahkanlah akhlak kami, Engkau baikilah pergaulan antara kami, Engkau peliharalah kami dari penyakit lemah, malas, berpemikiran dangkal dan buruk budi pekerti. Ya Rahman, Ya Wadud, Engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami dan seluruh mereka yang kami kasihi. Kau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal dan budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Ya Allah, Engkau kurniakan kami, Ya Allah, Engkau jauhilah kami daripada bala dan kerosakan. Kau tambahkanlah nikmat-Mu kepada kami. Kau berilah kepada kami kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.